you anywhere. Closer to me, where you Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan sambung matematik KSSM tingkatan 4. Okey, kita dalam bab 10 iaitu matematik pengguna pengurusan keuangan. Okey, hari ini kita dalam subtopik 10.1 iaitu perancangan dan pengurusan keuangan. Okey, cikgu akan sambung bahagian yang kedua untuk perancangan dan pengurusan keuangan. Jadi di akhir pelajaran ini cikgu harap kamu akan dapat menguasai standard pembelajaran iaitu 10.1.1. Okey, yang mana kamu diharap dapat menghuraikan proses pengurusan keuangan yang berkesan. Okey, jadi untuk bahagian ini kita akan tengok proses pengurusan keuangan iaitu bahagian D dalam melaksanakan pelang keuangan. Jadi semasa melaksanakan pelang keuangan ini, okey, yang pertama seseorang individu haruslah sedia mengubah dan membuat perbandingan antara perbelanjaan bulanan yang dirancang dengan perbelanjaan sebenar. Okey, seterusnya kita harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap terlebih dahulu seperti ansuran rumah, pembayaran kredit, ansuran kereta dan sebagainya. Jadi kita selesaikan dahulu pembayaran perbelanjaan tetap ini. Yang ketiga pula, seseorang itu harus memastikan aliran tunai bulanan harus sentiasa positif, yang mana pendapatan melebihi perbelanjaan. Aliran tunai bulanan yang negatif menunjukkan perbelanjaan melebihi pendapatan. Jadi seseorang haruslah mengambil tindakan yang cepat bagi mengubah corak perbelanjaan agar dapat mencapai matlamat keuangan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kita tengok contoh 4. Kamu rujuk buku teks muka surat 278. Soalan dia, Puan Aminah ingin membeli kereta yang berharga RM50,000 dalam masa setahun. Beliau bercadang hendak membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500 daripada simpanan beliau. Sebelum ini Puan Aminah tidak mempunyai simpanan. Puan Aminah ingin membuat pinjaman kenderaan daripada bank. Jadi Bank X telah menawarkan beberapa pilihan. Setelah meneliti kedudukan keuangan, Puan Aminah telah memilih tempoh 7 tahun kerana beliau hanya mampu membayar ansuran bulanan untuk tempoh itu. Jadi yang pertama, kita tengok pelang keuangan bagi keluarga Puan Aminah. Kita perhatikan gaji suami Aminah ialah 3,500, gaji Aminah ialah 3,000. Jadi pendapatan pasif tiada, maka jumlah pendapatan bulanan ialah RM6,500. Seterusnya ini 650 merupakan 10% daripada jumlah pendapatan bulanan Puan Aminah dan suami. Seterusnya tolak simpanan untuk dana kecemasan iaitu 100, maka baki pendapatan Puan Aminah dan suami ialah RM5,750. Seterusnya ini ialah perbelanjaan tetap bulanan, pinjaman rumah, ansuran kereta suami, premium insurans. Jadi iaitu berjumlah 2,500. Seterusnya kita tengok jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan iaitu bayaran taska, keperluan anak-anak, utiliti rumah, petrol, bayaran tol, barangan dapur, pemberian kepada ibu bapa. Dan jumlah perbelanjaan tidak tetap ini ialah 3,130. Jadi kita tengok pendapatan lebihan iaitu 120. Mengambil kira baki pendapatan tolak jumlah perbelanjaan tetap bulanan tolak jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan. Maka kita akan dapat pendapatan lebihan sebanyak RM120. Jadi 10% daripada pendapatan iaitu 650 merupakan pendapatan yang harus disimpan sebagai simpanan sebelum berbelanja. Seterusnya kita tengok pelang keuangan keluarga Puan Aminah dan aliran tunai sebenar. Jadi kamu perhatikan di sini, didapati berdasarkan pelang keuangan Puan Aminah, perbelanjaan barangan dapur dapat dikurang daripada 1,000
menjadi RM900. Jadi aliran tunai positif merupakan simpanan tambahan, bermaksud daripada 120 menjadi 220. Jadi ini ialah aliran tunai positif. Ia merupakan suatu kelebihan kepada Puan Aminah, di mana ia merupakan simpanan tambahan untuk keluarga Puan Aminah. Kita tengok soalan A. Berdasarkan perancangan keuangan keluarga Puan Aminah tadi, bolehkah matlamat keuangan Puan Aminah dicapai? Jadi kita perhatikan di sini, Puan Aminah boleh mencapai matlamat keuangan jangka pendek, iaitu membeli kereta dengan jumlah wang pendahuluan sebanyak RM7,500, yang mana simpanan bulanan beliau ialah RM650. Darabkan dengan 12, kita akan dapat RM7,800. Beliau masih mempunyai lebihan sebanyak RM300 daripada keperluannya sebanyak RM7,500. Maka beliau juga mempunyai lebihan RM220 setiap bulan untuk menghadapi situasi kecemasan ataupun perbelanjaan di luar jangkaan. Kita tengok soalan B pula. Adakah Puan Aminah seorang yang bijak mengurus keuangan? Berikan justifikasi anda. Jadi kita boleh bagi jawapan. Didapati beliau seorang yang bijak mengurus keuangan kerana beliau berbelanja untuk keperluan asas. Beliau juga mempunyai simpanan bulanan dan beliau juga mengutamakan perlindungan, iaitu membeli insurans dan tidak mempunyai hutang seperti hutang kad kredit. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan C pula. Adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan atau konsep SMART untuk mencapai matlamat keuangan beliau? Berikan justifikasi anda. Jadi kita tengok jawapannya. Jadi Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat keuangan, iaitu yang pertama kita tengok spesifik. Beliau membeli kereta yang berharga RM50,000. Yang kedua measurable, iaitu membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500. Attainable, iaitu wang pendahuluan yang boleh dicapai sebanyak RM7,500 dalam masa setahun. Seterusnya realistik, iaitu simpanan bulanan sebanyak RM650 daripada jumlah pendapatan RM6,500 adalah sebanyak 10% sahaja. Seterusnya time bound, iaitu dalam tempoh 1 tahun adakah Puan Aminah dapat mencapai matlamat keuangan ini. Jadi di sini kita perhatikan Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat keuangan. Kita tengok pengurusan keuangan yang terakhir, iaitu mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Jadi dilaksanakan dari semasa ke semasa untuk memastikan aliran tunai secara positif dan secara tidak langsung dapat membantu mencapai matlamat keuangan seperti yang dirancang. Seseorang itu harus bersedia mengubah matlamat keuangan jika matlamat itu tidak realistik untuk pendapatan bulanan anda. Jadi ini pentingnya kita perlu mengkaji semula dan menyemak kemajuan dalam proses pengurusan keuangan yang berkesan dan sistematik. Kita tengok contoh 5. Kamu rujuk buku teks muka surat 280. Jadi soalan dia ialah suami Puan Aminah dinaikkan pangkat pada bulan Jun 2019 dengan kenaikan gaji sebanyak 10%. Jumlah perbelanjaan lain mereka adalah tetap. Apakah kesan kenaikan gaji suami Puan Aminah kepada matlamat keuangan Puan Aminah? Jadi contoh 4 dirujuk, iaitu pelan keuangan Puan Aminah tadi. Kita tengok macam mana kita nak selesaikan soalan ini. Jadi kita kirakan yang pertama, kenaikan gaji suami Puan Aminah. Ini merupakan gaji suami Puan Aminah, iaitu RM3,500. Jadi kenaikan ialah sebanyak RM350 sebulan.
Okey, maka kita dapati gaji baharu suami Puan Aminah ialah RM3,850. Okey, di sini kita perhatikan, okey, apabila gaji suami Puan Aminah meningkat sebanyak 10%, maka jumlah wang simpanan bank boleh ditambah. Jadi hal ini membantu pembelian kereta dalam masa jangka yang lebih singkat daripada setahun yang dirancang, memandangkan perbelanjaan lain adalah tetap.